Dan bila bercakap, cerita yang Islam. Jangan selindung-selindung, jangan takut-takut cakap. Baik, ini tuan-tuan jangan salah faham dalam bab dakwah ni. Sebab setengah orang dia tak boleh memahami konteks dan konsep berdakwah. Dakwah kena berjalan di mana-mana pun, pergilah bercakap. Kalau ahli sukan panggil kita berceramah, berceramahlah tentang ahli sukan. Baru ni ada satu jabatan kerajaan panggil saya berceramah kerana mereka ni nak buat pertandingan sukan di antara jabatan-jabatan kerajaan. Saya pergi juga bercakap. Macam mana sukan itu, macam mana sukan. Kita cerita supaya orang memahami apa itu tentang, apa itu yang dikatakan Islam dan sukan dalam Islam. Jadi tidak ada halangan selagi mana kita bercakap based on Quran. Jalan, silakan. Baik, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, mana yang kita nak buat? Benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala atau benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala? Mana yang lebih afdal? Benda yang dilarang buat atau benda yang disuruh buat? Bila bertembung dua ini, mana yang kita nak buat? Apa dia benda yang dilarang? Mengumpat, mencaci, memaki, memfitnah, tidak menutup aurat. Apa benda yang disuruh? Benda yang disuruh di sini maksudnya ialah benda-benda sunat. Benda yang disuruh, bukan benda difardu. Benda difardu, benda wajib. Benda difardukan, semayang. Benda yang difardukan, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Benda yang disuruh ialah benda-benda sunat. Bila bertembung di antara benda sunat dengan benda yang dilarang buat, manakah yang lebih afdal diperbuat? Maka ulama-ulama berkata, janganlah buat benda yang dilarang lebih afdal daripada buat benda yang sunat atau benda yang disuruh. Macam semayang tarawih kita ni, benda disuruh, buatlah, suruh buat. Bukan fardu. Fardu semayang isyak, fardu semayang maghrib. Yang tuan-tuan semayang tadi, yang kita semayang tarawih tadi, benda disuruh, sunat. Sekarang ni tuan-tuan tak nak mengumpat ke ataupun datang semayang tarawih? Mana yang lebih baik? Itu dia. Jadi ulama-ulama kata jangan mengumpat lebih baik daripada buat benda yang disuruh. Sebab berapa banyak orang yang buat benda disuruh tapi tak ikut prosedur yang betul. Dia semayang sunat tarawih tapi ngumpat tu imam. Habis-habis semayang, lama tu imam ni, nyesel aku datang. Nampak tak? Semayang nak? Semayang tapi ngumpat. Kena pula Tok Bilal tu beleh je. Tahu beleh? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, letihnya aku. Tuan-tuan, tibai pula Tok Bilal tu. Nampak tak? Berapa banyak orang yang macam itu? Semayang tarawih tapi tibai tu imam. Apa baca ayat panjang-panjang, kembung bibir ni, punya marah. Apa orang nampak tu? Punya marah tuan-tuan. Itu nama dia ngumpat. Semayang ngumpat tak ada pahala. Lebih baik hang duduk di rumah, tengok anak buat kerja sekolah, tak semayang tarawih, lebih baik daripada mai semayang tapi ngumpat. Tu kena faham. Kita semayang tarawih malam ni sunat, bagus. Tapi tuan-tuan datang untuk mengata pada orang. Nengok orang tak semayang, orang tu tak semayang, kita kata orang tu tak betul, kita kata orang ni tak betul, kita kata, kita ngumpat orang, kita kata pada orang, pahala tak ada, letih je semayang. Sebab itu dalam hal ini, mengelakkan daripada membuat daripada benda yang haram lebih afdal daripada buat benda yang baik yang disuruh tetapi tak betul cara dia. Berapa banyak orang yang bersedekah tapi mengungkit pada sedekah dia. Mungkit. Semalam buka puasa rumah anak yatim, kesian budak-budak tu lapar. Habislah 20,000 bagi mereka makan semua, lega lah rasa dia. Kalau aku tak bagi tu, kebuluh lah dema tu, kata dia. Setakat ni yang aku bagi tu paling tinggi lah, kata dia. Baik tak usah bagi, hang duduk di rumah nengok Puteri Aurora beradu, lagi selesai. Tak ada ngumpat siapa, tak ada mengata kat siapa. Daripada hang pergi bagi benda sedekah tapi hang duk ungkit-ungkit.
Itu benda sunat. Tapi benda fardu, tuan-tuan jangan buat pula. Ustaz, memang saya tak pakai tudung Ustaz, tapi saya tak ngumpat orang Ustaz. Yang tu salah. Pakai tudung tu wajib, nutup aurat tu wajib, mengumpat lain cerita. Benda fardu tak boleh lawan benda-benda yang lain. Tapi benda sunat boleh lawan. Di dalam nak menjauhi perkara-perkara haram, tidak ada pilihan. Di dalam nak melakukan ibadah sunat, ada pilihan. Saya ulang balik. Di dalam nak mengelakkan benda haram, tidak ada pilihan. Ustaz, saya tak minum arak Ustaz. Dosa. Itu hang kerja apa? Saya tuang ya. Tuang arak pun haram. Tapi saya tak minum Ustaz, haram juga. Saya tak tuang Ustaz, saya basuh gelas arak Ustaz, pun haram juga. Saya Ustaz, kelak malam apa pun saya tak masuk Ustaz. Memang saya tak tengok orang minum apa lah. Saya hantar barang balik. Kerja apa? Driver lori arak. Serupa lah. Dalam benda haram, dia tak ada pilihan. Semua sekali haram. Tetapi dalam ibadah sunat, dia ada banyak pilihan. Tuan-tuan, kalau tu imam baca ayat panjang-panjang sembahyang tarawih tadi, tuan-tuan ada pilihan, boleh duduk. Duduklah. Walaupun sihat, boleh duduk. Duduk ujung sekali ke, duduk tengah sekali. Imam baca ayat panjang, satu rakaat, satu muka punya panjang. Lama gila. Kan sekarang ni bahasa dia asal cakap je gila. Asal gila je bercakap. Boleh duduk cakap lama gila untuk ni. Jadi tuan-tuan boleh duduk. Semayang sunat walaupun sihat boleh duduk. Duduklah. Ada pilihan. Tapi orang yang semayang duduk dapat setengah pahala orang yang semayang diri. Setengah pun setengah lah Ustaz, janji duduk. Terpulanglah. Jangan komplain Tok Imam. Apa Tok Imam mana apa jemput punya lama ni. Letih aku, lutut sakit. Duduk, jangan komplain. Ustaz, saya sihat Ustaz. Boleh duduk sebab sembahyang sunat. Yang tak boleh duduk kalau sihat, kalau sembahyang fardu. Ustaz, duduk pun rasa lama Ustaz. Berbaring kat situ. Dapat setengah pahala duduk. Benda sunat dia ada banyak pilihan. Benda haram dia tak ada pilihan. Haram terus. Haram terus. Ustaz, saya pakai baju kurung Ustaz, cuma tak pakai tudung je Ustaz. Haram terus. Hang pakai apa pun tak kena. Ustaz, saya pakai tudung Ustaz, tapi tengkuk nampak lah. Tak boleh. Dia mesti tutup yang menutup aurat. Dalam bab sunat, kita banyak pilihan.